Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bab baru iaitu bab 8 biodiversity. Okey, dalam biodiversity, bio ni bermaksud kehidupan, diversity ni kepelbagaian. Jadi kita dalam bab ni kita nak tengok macam mana kehidupan organisma dibahagikan ikut kelas masing-masing. Macam mana kita nak kenal pengelasan dia. Okey. 8.1 sistem pengelasan dan penamaan organisma. Jadi taksonomi ialah bidang biologi melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan. Jadi untuk kelas hari ini kita akan tengok hanya pada sistem hierarki taksonomi. Okay, next class kita akan belajar kekunci dikotomi dan yang terakhir ialah sistem tanda nama binomial. Okey, jadi untuk organisma ni dia ada 6. Okey, 6 alam. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kingdom. Okey, 6 alam ada Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Jadi sebenarnya dalam banyak-banyak tu haiwannya cuma hak ni je lah. Yang ni je adalah haiwan. Okey, autotroph. Okey, sebelum tu autotroph bermaksud ia membuat makanannya sendiri. Okey, contoh dia buat fotosintesis. Okey, jadi semua tumbuhan yang menjalankan fotosintesis ia adalah autotroph. Okey, dan yang kedua ialah heterotroph, memperoleh makanan daripada organisma lain. Yang ini banyak cara. Sama ada dia parasit, okey, ataupun dia kalau epifit dia menumpang. Jadi dia buat makanan sendiri. Selagi dia buat makanan sendiri dia autotroph heterotroph parasit ataupun kalau haiwan ni dia kan dia carnivore, herbivore tu semua daripada tu semua daripada heterotroph. Okey. Dan prokariot. Organisma prokariot bermaksud organisma yang tiada membran nukleus dan tiada organel yang bermembran. Okey, macam mana tu organel bermembran? Kita bagi contoh satu. Ini adalah mana nama? Ini adalah mitokondria. Okey, mitokondria, awak nak kenal kan dia ada lapisan berlipat-lipat kristal di dalamnya dan dia ada lapisan membran di luar dia. Dia ada kapsul. Ni membran. Jadi maksudnya organisma prokariot dia tak ada semua organel. Tahu, ingat tak lagi organel tu benda? Organel tu benda struktur-struktur yang kecil-kecil tu yang di dalam sel. Okey, jadi dia tidak ada organel yang bermembran. Jadi untuk organisma prokariot ni tiadalah, contohnya tiada mitokondria ni tak ada. Centriole dia tak ada. Ada benda-benda, banyak benda yang ada membran dia tiada. Okey, jadi kita masuk kepada alam yang pertama iaitu Archaebacteria. Okay, Archaebacteria bentuk dia sebenarnya dia kadang-kadang dia boleh mengconfusekan awak dengan eukariot. Okey. Dia boleh betul tak eubacteria. Okey. Jadi tapi ciri-ciri dia yang kita nak kena bezakan, awak kena ingatlah ni Archaebacteria ni dia adalah sejenis organisma prokariot. Tiada membran nukleus dan tiada organel bermembran. Awak tengok kalau dia ada DNA pun, DNA dia tiada membran DNA. Membran nukleus tu tak ada. Dia memang duduk stokor dalam tu, lalu dia capur habis dalam sitoplasma dia. Kan biasa kalau sel biasa kan dia ada membran nukleus, kemudian dia ada ni membran plasma, ini membran nukleus, lepas tu dia ada DNA dalam. Ni membran ni dia tak ada. Okey, jadi itu maksud prokariot. Okey, dinding sel tiada peptidoglycan. Peptidoglycan ni adalah satu bahan yang membina dinding sel, dia tak ada. Okey, dia unisel, satu sel. Bakteria primitif bermaksud zaman dulu kala wujud dah sampailah sekarang.
Dan dia membuat pembiakan A-seks iaitu belahan D2. Okay, saya harap ingat lagi lah, belahan D2 ni dia daripada 1 dia mencerut dan menjadi 2. Okey, jadi Allah sebut struktur ciri-ciri dia yang lain. Okey, ni saya letakkan pada nama dia. Okey, dia adalah haiwan halofil. Dia hidup di kawasan yang masin. Okey. Dia juga ciri yang pertama, halofil. Yang kedua, dia adalah metanogen. Metanogen bermaksud dia menghasilkan gas metana. Okey. Dan yang ketiga, dia adalah termofil. Okey, termofil, ia boleh hidup di kawasan yang bersuhu tinggi. Contoh kalau ada mata air, kolam air panas, dia boleh hidup dalam tu. Jadi tak ada masalah, tak mati. Okay, jadi ingat contoh dia adalah Sulfolubus sp dan Halobacterium salinarum. Okay, sebenarnya semua Archaebacteria ni memang dia hidup dalam air. Okay, jadi ini nama dia. Mungkin Sulfolubus ni dia punya ciri dia adalah dia menghasilkan sulfur. Gas sulfur. Okay. Gitulah. Okay, ingat nama dia. Yang kedua, Eubacteria. Okay, Eubacteria dia juga organisma prokariot. Okay, tak ada juga membran. Tak ada juga membran. Tapi beza dia dengan Archaebacteria, dia ada peptidoglycan. Dinding sel dia ada peptidoglycan yang dikenali sebagai murin. Okay, ini ciri yang membezakan dia dengan Archaebacteria. Yang ketiga sama, dia unicell. Dan yang keempat, kita panggil Eubacteria ni adalah sebagai bakteria sebenar. Jadi kalau kita duk belajar sebelum ni bakteria-bakteria, inilah bakteria yang sebenar. Archaebacteria bukan bakteria sebenar. Okay, yang kelima, dia pembiakan dia sebagai asexual. Asexual ni pertunasan, dan belahan D2 ni seksual lah, sama macam yang Archaebacteria tadi. Mana mouse saya ni? Okay, pembiakan asex iaitu belahan D2. D2 asex lah. Okay, asexual dengan asex ni sama. Saya takut awak terjumpa perkataan yang berbeza. Okay, dua-dua belahan D2 dengan pertunasan. Okay, ini contoh. Eubacteria adalah Streptococcus pneumonia dan Vibrio cholera. Biasanya benda ni dia menyebabkan penyakit dalam badan kita lah. Okay, sebenarnya Archaebacteria pun sama. Okay, cuma kita banyak terdedah pada Eubacteria ni sebab dia lebih banyak dijumpai. Kalau ada yang Archaebacteria ni di kawasan-kawasan yang ekstrim, jadi kita jarang jumpa.